Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah kerana kasih sayang Allah. Hakikatnya Allah bagi taufik untuk kita sempurnakan ketaatan. Kita dapat duduk, yang pertama salat maghrib berjemaah, lepas tu duduk dalam majlis ilmu yang kita harapkan keredaan daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, tak ada benda nikmat yang lebih besar dan mahal lebih daripada agama ni. Sebab tu unta Nabi terduduk ketika Nabi Hajjatul Wada'. Nabi bagi khutbah yang terakhir ketika mana berada di lembah Uranah di pinggir Arafah. Nabi berkhutbah di atas unta, Nabi terduduk unta tu. Tuan-tuan, sifat unta ni kuat. Dia mampu untuk tahan beban yang berat-berat. Tapi ketika mana ayat Al-Quran turun, terduduk juga dia. Ayat apa? Surah Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan ke atas kalian agama kalian. Aku sempurnakan ke nikmat aku atas kalian, dan aku redha Islam agama kalian. Tak ada nikmat yang lebih besar daripada seluruh nikmat yang kita rasa besar, lebih daripada Islam. Tuan-tuan, kita rasa kadang-kadang segala kenikmatan daripada keduniaan yang ada dengan kita ni besar dah. Sebab tu kesian orang-orang yang tak ada agama ni. Orang yang tak mengambil Islam sebagai kehidupan dia, mereka tak rasa benda ni. Para sahabat ridwanullahi ajma'in dulu mereka sangka kehidupan mereka dengan berhala-berhala dan perniagaan mereka itulah kehidupan yang paling bahagia untuk mereka. Dan mereka pun sebenarnya bukan percaya sangat pun, bukan sembah pun sangat berhala-berhala tu. Tak ada pun keyakinan sangat pada berhala-berhala tu, tapi kerana perniagaan yang mereka sangkut dan sandarkan kepada berhala tu. Sebab tu Al-Isra' wal Mi'raj ni, tuan-tuan, ialah peristiwa keimanan beyond science. Walaupun kita cuba jelaskan daripada sudut saintifik, ya mungkin ada logik daripada bahagian pengiraan, mungkin ada logik daripada bahagian penjelasan, tetapi tetap untuk menyempurnakan apa yang dilalui oleh Nabi daripada perjalanan malam tu pada kehidupan kita hari ni secara zahir susah. Tetapi pada makna itulah tujuan Allah Ta'ala memperjalankan Nabi. Sebab tu mungkin malam tu kalau kita tengok Subhanalladzi asra bi'abadihi, pada malam tu maha suci Allah. Allah kata maha suci dia daripada segala sifat, daripada sifat-sifat yang telah disifatkan oleh orang Quraisy kepada Allah.
Mereka menyamakan Allah, mereka meletakkan perantaraan daripada Allah dengan mereka, dengan berhala-berhala. Mereka mensifatkan Allah dengan sifat yang tak sepatutnya. Allah kata Maha Suci Allah daripada semua sifat-sifat yang mereka letak tu. Asra bi'abdih, yang memperjalankan hamba dia, bukan burak. Burak yang sebabnya Allah boleh sampaikan Nabi dengan burak tanpa burak. Kalau burak tu penting dalam perjalanan Isra' wal Mi'raj, maka perjalanan Isra' dan Mi'raj memerlukan burak. Tapi tak, hanya Isra' Nabi naik burak, Mi'raj Nabi tinggal burak. Sepatutnya Mi'raj lagi perlu burak, ke Mi'raj merentasi langit. Tetapi kemampuan burak tak sampai merentasi langit bersama dengan Nabi, dengan kelajuan dan kemampuan dia, tak boleh. Al-Isra' ialah perjalanan malam Nabi, yang mana Allah Ta'ala meletakkan sebuah kalimah abd, yang memperjalankan abd, yang memperjalankan hamba. Tuan-tuan, Allah boleh panggil dengan memperjalankan Nabi dia, Rasul dia, kekasih dia. Tapi Allah tak menggunakan panggilan dan gelaran tu kerana hamba ialah satu kedudukan yang boleh dicapai oleh semua. Nabi tak boleh. Mana ada siapa tiba-tiba mengaku Nabi, dah confirm sesat. Tak payah sembang banyak dah. Aku ni Nabi, confirm sesat, dah tak payah hujah dah. Tak payah hujah dah, sesat dah tu. Tak ada siapa boleh jadi Nabi dah, kerana penutup segala Nabi ialah kekasih Allah, Rasulullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hamba ialah satu tahap, satu kedudukan yang mana semua orang mampu capai. Adapun sekarang dia dikafir, adapun sekarang dia dikafir, beriman dan yakin saya dia kepada Allah dengan segala hati dan jiwa dia, datang menyempurnakan ketaatan kepada Allah sepenuh keyakinan dia, maka dia memiliki sifat hamba. Dan memanglah hamba ni sifat dia bukan boleh buat ikut suka dia. Bila nama kata hamba, wajib dia taat kepada Tuhan dia, wajib dia taat kepada Tuan dia. Kalau bahasa di antara manusia ni, kalau dia ada tuan, hamba dia kena taat lah. Kalau hamba dia nak satu benda, tuan dia kata tak boleh, tak boleh lah. Sebab apa? Kepentingan tuan dia lebih ke depan daripada kepentingan kehendak hamba dia. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan Allah di depan kehendak dia, di depan keinginan dia, di depan. Itulah tanda sifat hamba. Wa ibadur rahman, dan hamba ar-Rahman siapa dia? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, maka ialah orang yang berjalan di atas muka bumi dengan hati yang rendah. Dia tak rasa dia lagi tinggi pada siapa-siapa, kerana sifat hamba tu ialah sifat dengan meletakkan kerendahan hati serendah-rendahnya. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila disapa oleh orang jahil, ahli dunia, orang yang harap dan inginkan dunia, maka tak balas kejahatan dan kejahilan tu dengan kejahilan. Idfa' billati hiya ahsan, maka tolak kejahatan tu dengan kebaikan. Qalu salama, mereka akan kata sejahtera, sejahtera, tak apa, tak apa. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, tanda hamba dia menyerahkan seluruh pada Tuhan dia. Dia bangun di kala semua orang tidur, dia bangun di kala semua orang tak pedulikan Tuhan, dia bangun di kala kegelapan kesunyian malam, dalam qiyam dan sujud dia mengalir air mata dia. Ya Allah, aku bukan siapa-siapa, aku tak mampu buat apa-apa, Kaulah Tuhan aku serahkan semua kepada Engkau, ya Allah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Tuan-tuan, begitulah kata Allah, hari-hari yang kami jadikan silih berganti untuk setiap manusia. Semalam habis dah, hari ni dah datang, esok belum tentu lagi untuk kita atas muka bumi ini, tapi pasti esok tetap akan datang. Di mana kita tak ada siapa tahu. Tuan-tuan, zaman Nabi berlalu, hari kewafatan Nabi ialah hari yang paling menyedihkan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Kerinduan mereka kepada Nabi menyebabkan mereka tenggelam dalam cinta. Sina Umar ibn al-Khattab tak mampu lagi
melainkan mengeluarkan pedang dia. Sayyidina Umar telah hayunkan pedang dia. Siapa kata Muhammad wafat? Siapa kata Muhammad wafat? Akan kukenakan pedang ni kepada dia. Muhammad tak wafat. Muhammad naik bertemu dengan Tuhan dia seperti mana Musa alaihissalam bertemu dengan Tuhan dia. 40 hari Muhammad akan balik dan akan mengenakan hukuman kepada orang-orang yang mengatakan dia wafat. Sayyidina Umar tak boleh nak fikir dah. Sayyidina Umar dalam keadaan begitu sedih dan tak mampu nak berada dalam keadaan sedar masa itu. Sayyidina Umar tak mampu nak sedar masa itu kerana hatinya dipenuhi dengan cinta dan tenggelam dengan cinta. Sayyidina Umar hanya mampu untuk menenangkan diri dia. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah Sayyidatuna Aisyah, mencium dahi Nabi dalam keadaan mengalir lagi air mata dia. Ya Rasulullah, dah sempurna dah kehidupan Tuan. Dah sempurna dah kehidupan Tuan. Hari ni janji Allah tu telah sempurna kepada Tuan. Tak ada lagi kematian setelah daripada hari ni untuk Tuan. Mulai hari ni kerehatan untuk Tuan. Abu Bakar nangis kerana rindu. Tapi Abu Bakar tahu bahawa ini pengakhiran hayat Nabi, tetapi ini permulaan dakwah dan maksud hayat kehidupan mereka. Tuan-tuan, sebab tu Abu Bakar Siddiq sedar masa tu. Abu Bakar Siddiq sedar masa tu. Dia keluar kalau orang ramai dalam keadaan tak boleh terima hari Nabi wafat, menangis dalam keadaan begitu esak. Sayyidina Ali pingsan, Sayyidina Uthman menangis teruk, Bilal ibn Rabah tak mampu nak azan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar. Umar tengok Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Abu Bakar, tengok orang munafik ni. Tengok orang munafik ni. Mereka kata Nabi wafat. Mereka kata Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Umar, tenanglah, diamlah, tenanglah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah menenangkan umat ni. Tuan-tuan, hanya orang yang sedar boleh menyedarkan orang. Kata Habib Zain bin Sumayt di dalam kitab dia Minhajus Sawi, orang tidur tak boleh kejut orang tidur bangun. Dia sendiri tidur. Macam mana dia nak kejut orang tidur bangun? Bolehlah set 4 alam, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, 4 alam set. Alam pukul 2 tu dia set, tapi set lah juga pukul 3. Sebab apa? Alam pukul 3 tu nak tutup alam pukul 2 ni. Macam tu lah. Tuan-tuan, kalau dia sendiri tak bangun, macam nak kejut orang bangun? Dia pun mamai-mamai tutup-tutup alam. Kalau dia cuba kejut, bangun. Lah kali dia tidur, dia kejut tu pun tidur sekali. Tuan-tuan, umat dalam keadaan tak boleh nak berfikir masa hari Nabi wafat tu. Umat kerana tak boleh fikir sebab sedih sangat ni. Tuan-tuan, agama mengajar kita meletakkan emosi di belakang, agama di depan. Ini Allah nak daripada kita. Semua kita ada perasaan. Tak ada siapa tak ada perasaan. Agama ni mengajar kita meletakkan kepentingan agama ni, Allah dan Rasul, akhirat di depan. Di belakang dia selain daripada itu, termasuklah perasaan kita. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedar, dikala para sahabat tak mampu nak bergerak kerana kecintaan, kekasih mereka wafat. Hari esok takkan sama dah macam semalam yang Nabi ada dengan mereka. Takkan sama dah. Hari mereka dengar nasihat-nasihat Nabi, hari mereka berjalan dengan Nabi, hari mereka berperang dengan Nabi, hari itu dah tak ada dah. Lepas ni mereka takkan dapat dengar lagi suara Nabi. Lepas ni mereka takkan dapat tengok lagi wajah Nabi. Tuan-tuan, hari itu diselubungi dengan segala kesedihan. Bilal tak mampu azan, Umar tak mampu kata apa. Abu Bakar Siddiq yang sedar hari itu, wahai Umar, diam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus baca Al-Quran. Wa ma Muhammad. Sebelum tu dia telah berkhutbah. Dia kata, siapa yang beriman dengan Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Sebab Muhammad manusia. Tetapi siapa beriman dengan Allah, ketahuilah Allah hidup dan takkan mati. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad melainkan hanya seorang nabi, seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Bukankah telah datang sebelumnya juga rasul-rasul. Afa imma ta'aw qutila. Apakah setelah dia wafat ataupun dibunuh, kalian akan kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedikit pun keingkaran kalian tidak akan menjejaskan Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah, Abu Bakar Siddiq sedar ketika mana dia berada di dalam kecintaan kepada Nabi, perasaan dia mencintai Nabi,
tetapi keutamaan dan kehendak Nabi itu diutamakan sehingga dia dapat menenangkan jiwa dan perasaan dia. Sayyidina Umar kata, aku tahu ayat tu, aku hafal ayat tu, tapi bila Abu Bakar Siddiq baca ayat tu, seolah-olah itulah kali pertama aku dengar ayat tu. Tuan-tuan, sebab tu penting tuan-tuan, pengajian sirah ni tujuan dia untuk sedarkan balik kita ni siapa, dan apa makna maksud hadirnya kita atas dunia yang sementara ni. Kerana zaman mereka yang lepas dah lalu dah, yang tinggal zaman kita, zaman lain tapi maksud sama. Zaman lain tapi maksud kita diutuskan sama. Tuhan kita sama, Allahu Rabbun Nas. Tuhan kita sama, Allah Tuhan pada seluruh manusia. Al-Quran hudan linnas. Al-Quran yang dihadirkan, diwahyukan oleh Allah daripada Nabi sama sampai pada kita. Itulah petunjuk untuk manusia. An-Nabiyyu kaffatu linnas. Dan Nabi juga yang diutuskan pada kita, pada sahabat, itulah Nabi yang sama yang diutuskan kepada seluruh manusia. Sehingga hari kiamat semua ni umat Muhammad, Nabi yang sama. Dan yang paling penting kita kena sedar pada dia, amma nahnu, kita semua umat Muhammad, umat Muhammad ukhrijat linnas, diutuskan untuk manusia. Tuan-tuan, saya antara benda yang paling sedih bila kita duduk dengan anak-anak muda, kita tanya kerja apa, masya-Allah ni kerja ada engineer, ni doktor, ni kerja bawa Grab, macam-macam. Ada sedih kata, saya tak ada kerja kata. Tak ada kerja. Bukan tak ada kerja ni, tak buat kerja. Orang Islam tak ada siapa tak ada kerja. Sebab kerja orang Islam ni kan dakwah. Dakwah ni kerja orang Islam. Macam mana boleh orang Islam tak ada kerja? Mustahil orang Islam tak ada kerja. Dia bukan tak ada kerja, dia tak buat kerja dah lah. Duduk saja, tak tahu nak buat apa, dia tak buat kerja. Apa kerja orang Islam? Dakwah. Dakwah perlukan apa? Dakwah perlukan risau. Dakwah memerlukan kerisauan. Tak pandai nak bercakap. Dalam kitab Minhajus Sawi, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt sebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia ni satu orang wali Allah, satu orang fuqaha daripada jalur silsilah cicit Nabi Sayyidina Hasan. Dia tak fasih cakap. Kita kena, tuan-tuan biasa dengar kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, satu orang wali Allah ni, dia tak fasih, dia bahasa dia luknah. Dia kalau bercakap dia pelat, Arab dia pelat. Kita ada kawan-kawan Cina, dia boleh cakap Melayu pun, tapi macam mana Melayu dia? Orang mau cakap sama lu, wah, bukan tak latang punya, tapi wah tahu lah ini tempat ni, wah, dia punya cakap, dia cakap bahasa apa kan? Bahasa Melayu lah tu, cuma pelat Cina. Tuan-tuan, walaupun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni dia pelat dalam berbahasa, tetapi kalau dia menyampaikan sesuatu, perkataan dia pasti akan tembus hati orang yang dengar, dan ramai yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan ramai yang hadir dekat dengan Allah. Kadang-kadang dia baru mula bercakap, aku tadi jumpa mak, dan menangislah semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kenapa perkataan dia tembus umat ni, hati umat ni? Kerana dua benda. Yang pertama, risau dia. Yang kedua, ikhlas dia. Dua benda ni. Risau dengan ikhlas ini ialah sifat yang wajib ada pada da'i. Siapa dia da'i? Kita semua. Bukan nak masuk TV rancangan da'i. Siapa saja umat Muhammad, ukhrijat linnas, dia dikeluarkan untuk manusia, maka automatik kita lahir umat ni, kita da'i. Dan walaupun kita tak mau jadi da'i, bukan kita tak buat aja da'i, sebab tu kita kena bangun untuk pegang tangan umat ni. Sedar tuan-tuan. Satu orang, saya pernah cerita kat tuan-tuan, satu orang gelandangan, dia tak ada rumah, dia nak tidur gelap malam, dia pun mengantuk, dia ambil kotak, dia hampar kat tepi jalan. Dia suasana gelap ni ialah suasana yang paling sedap tidur. Ada orang dia langsung tak boleh ada lampu. Dia kalau ada lampu, dia spoil mood tidur dia. Kalau tengah tidur orang buka lampu, automatik dia bangun. Siapa orang buka lampu ni? Tuan-tuan, siapa pernah kena kuarantin dekat Maet dengan COVID? Oh, siapa tak pernah? Ogi.
Saya kena 11 hari. Omicron balik daripada umrah. Kena tangkap kat KLIA, terus masuk MAM 11 hari. Tuan-tuan tahu tak 11 hari tidur bawah spotlight. Kita kat rumah tidur bantai bawah kepala ni. Kat MAM tidur bantai atas kepala ni. Tutup lampu. Bantai tutup kepala sebab apa, cerah sangat nak tidur macam mana. Tapi macam itulah keadaan. Siapa yang kena kuarantin, pernah kena kuarantin, faham tak? Dewan hall dekat MAM tu mana tutup lampu dia. Kita pun tak tahu luar hujan ke tak, luar siang ke malam, tak tahu kan. Yang menyebabkan kita tahu siang malam azan. Ada orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh tu. Sekali azan Zuhur tu. Ya, azan asar tu. Tuan-tuan, kalau tak ada agama, tak tahu siang malam tuan dewan tu. Kalau tak ada agama tuan, dalam tu tak tahu siang malam. Agama apa yang jaga solat 5 waktu ni? Islam ya, tuan. Yang benar jaga hubungan dengan Tuhan hanya agama ni. Kerana inilah agama hak yang akan Allah Subhanahu wa taala pegang dengan hidayat sampailah Allah takdirkan dihancurkan muka bumi ni. Tuan. Gelandangan tu tidurlah, gelap sangat dah, gelap. Semua orang pun dah tak ada dekat tengah-tengah bandar KL tu. Dia hampa dia punya bedding, dia pun tidur. Mimpi macam-macam tidur tu. Penat sangat. Mimpi ada kereta, ada rumah. Dia gelandangan ni. Mimpi ada anak, bini. Mimpi macam-macam, segala kemewahan, segala cita-cita tercapai lah mimpi tu. Esok cerah. Uish, nak. Orang ramai lalu bising. Bangun. Dia pun bangun. La ilaha illallah. Hilang dah kereta tu. Rumah semua hilang lah. Anak tadi semua, ya Allah, hilang. Mimpi tadi rupanya. La ilaha illallah. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sampai satu ketika dan waktu ketetapan Allah akan dikatakan dunia ni serata-ratanya. Rata, tak ada Everest, hilang semua. Segalanya dirata oleh Allah Ta'ala. Satu persiapan untuk perhimpunan yang besar. Ijtima' seluruh manusia daripada Adam AS sampai bayi yang terakhir. Seorang pun tak terlepas daripada perhimpunan tu. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Hari itu Allah buka hijab yang kita tak nampak. Pada malam Al-Mi'raj, Allah buka hijab Nabi seorang. Nabi nampak malaikat penuh langit ni. Allah Subhanahu wa taala buka malaikat, buka kepada Nabi. Idh yashya sidrata ma yaghsha. Allah buka hijab ni. Nabi nampak perkara ghaib yang menyeliputi seluruh langit yang Nabi tak pernah nampak sebelum ni. Melihat keluasan langit yang dipenuhi makhluk yang bernama malaikat. Ada yang bersujud, ada yang rukuk, ada yang dalam keadaan pengabdian kepada Allah. Nabi nampak dengan jelas segala keluasan langit, sehingga melihat sekecil hanya kesempitan muka bumi. Bumi, dunia kecil, apalah masalah besar sangat. Kecil semua masalah tu. Luas langit ni. Tuan, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah keajaiban malam, menandakan kebesaran Allah. Kalau ni semua makhluk dah besar Allah sama. Dan Allah Subhanahu wa taala saja yang nak memperlihatkan Nabi. Tuan-tuan, Allah sebut pada hari itu wajaa rabbuk, hadir, datang perintah daripada Allah. Al-malaku, Allah habis rubuh tu. Al-malaku saffan safa. Semua orang, saya dan tuan-tuan, akan nampak malaikat bersusun bersaf-saf. Hari ni malaikat kita tak nampak kan? Jarang-jarang dengar cerita orang nampak malaikat. Biasa dengar orang nampak pocong. Langsung kuntilanak. Habis semua nama. Ada nama jin-jin ni. Orang ni nampak. Kadang-kadang tak nampak pun, macam nampak. Pun demam kus-kus seminggu kan. Macam nampak. Macam berat je motor ni. Oh dia lalu depan kubur tu, dia berat dia. Press tak pi kan. Press tak pi ni. Balik rumah tak berani nak tengok ni. Side mirror tak berani tengok. Takut tengok terjengui. Oh ya Allah kan. Padahal pocong tu bawah ikat atas ikat macam coklat Hex kan. Kalau dia gatal pun tak boleh nak garu. Bukan boleh garu pun pocong ni. Kita pun takut satu benda tanpa asas. Tuan-tuan bayangkan, dalam keadaan ketakutan, demam sampai seminggu kan.
Siapa ni kawan ramai-ramai main zirah? Tak tahu aku nampak pocong tumpang aku. Ya kah? Ha, berat motor. Anak dia kata sebenarnya motor tu gearbox rosak. Mana tak rosak kan? Malam tu kerana nervous sangat, takut sangat, gear 2 tak tukar tu. Dia rasa berat lah gear 2 nak berat. Gear 2 tak tukar lah. Sampai tak terfikir nak tukar gear sebab dia fikir pocong tumpang. La haula wala quwwata illa billah. Bila Allah bukan sumber ketakutan utama, maka segala selain daripada Allah akan menjadi sumber ketakutan. Kalau bukanlah Allah yang paling ditakutkan, maka selain daripada Allah semua ditakut. Takut macam وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah kata, kami akan uji kamu dengan segala-galanya. Seperti mana? Khauf, takut macam-macam. Allah kata, kami uji kamu dengan ketakutan. Takut benda tak nampak. Takut benda tak nampak. Ju', takut lapar. Minal khawfi wal ju', minal amwali wal anfusi wal thamarat. Takut hilang harta, takut ni masalah jiwa. Dan tanam-tanaman, kebun-kebun, buah-buahan. Allah SWT sebut segala ketakutan dan ujian yang Allah nak bagi. Satu tuan-tuan, orang yang boleh melalui ujian dengan melihat kudrat dan kekuasaan Allah hanyalah orang-orang yang sedar dia sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Orang yang sedar, dia boleh kejut orang yang tidur bangun. Tuan-tuan, sebab tu mula-mula sekali kalau nak gerak orang bangun tidur buat apa tuan? Buka lampu dulu. Bolehlah gelap-gelap terkejut, bangun. Dia bangunlah juga. Mamai-mamai itulah terantuk tuan. Tengah-tengah mamai terantuk. Laki terantuk dengan bini, anak-anak terantuk dengan mak. Jalan nak pergi jamban tersadung pintu, tersadung itu berdarah kaki. Tuan-tuan, disebabkan lampu tak dibuka dalam rumah, umat ahli keluarga yang keluar pada rumah tu injured belakang. Mak keluar cedera, ayah keluar cedera, anak-anak keluar cedera. Tuan-tuan, umat ni cedera sebab apa? Lampu tak dibuka dekat dalam rumah tu. Pintu tersadung habis terlanggak semua. Tuan-tuan, balik buka lampu. Saya pesan kat diri saya sini, buka lampu dalam rumah kita supaya semua orang jelas maksud kehidupan dia mana. Supaya suami faham apa maksud kehidupan dia, isteri pun faham mana dia nak pergi, anak pun faham tujuan yang sama. Kalau tidak, semua gelap gelemat dalam rumah tu. Gelap ni dia kerja nak tidur lah balik. Anak pun tengok mak ayah tidur, mereka pun tidur sekali. Dah mangkit dah tadi, tidur balik sebab rumah gelap. Tuan-tuan, masukkan cahaya Al-Quran dalam rumah kita. Sedarkan rumah kita, umat ni dengan cahaya agama ni. Sebab tu para sahabat ridwanullahi ajma'in sering menghadirkan memori bersama dengan Nabi untuk membangunkan hati mereka pada zaman kehidupan Nabi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab jalan kaki nak ambil kunci Baitul Maqdis sampai di Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, kita cerita lepas peristiwa Isra' Mi'raj. Dah buat ceramah Isra' Mi'raj ni kan? Ke belum kan? Dah buat kan? Okay, kita cerita lepas tu tuan-tuan. Zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar berjalan kaki pergi mana? Palestin. Sayyidina Umar sampai ke Palestin, ke Masjidil Aqsa, disambut oleh pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi sambut Sayyidina Umar. Mereka nampak, mereka kata kalaulah macam ni pemimpin orang Islam, sampai bila-bila orang Islam takkan kalah. Kalau macam ni pemimpin orang Islam, sampai bila-bila Islam takkan kalah. Kerana apa? Dalam hati Umar sikit dunia pun tak ada. Dalam hati Umar hanyalah kerinduan kepada akhirat. Sayyidina Umar sampai Baitul Maqdis. Apa mula-mula Sayyidina Umar tanya? Seperti mula-mula Nabi sampai Madinah, macam tu Sayyidina Umar sampai Baitul Maqdis. Apa dia Nabi tanya? Mana tempat nak bina masjid? Ini ayat pertama Nabi. Sampai dekat Masjidil dekat Kuba, mana tempat yang sesuai nak bina masjid? Maka Sayyidina Kalthum bin Hidim pun tanya Sa'ad bin Khaisamah, maka dibentangkan satu tanah. Tuan-tuan, sebab tu sunnah pecah tanah ni. Jadi kalau tuan nak bina masjid, buat majlis pecah tanah. So Nabi pecah tanah. Batu asas pertama Masjid Quba siapa letak? Nabi letak. Nabi ambil batu, Nabi letak. Okey, ni tiang pertama. Sayyidina Abu Bakar letak satu penjuru. Umar letak satu penjuru. Uthman letak satu penjuru. Dah 4 penjuru. Masjid Quba dibina dalam masa 4 hari. 8 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 11 Rabiul Awal, Masjid Quba siap dibina. 12 Rabiul Awal baru Nabi bergerak pergi Nabirah Al-Judi di tapak Masjid Nabawi hari ni. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kenapa tak ada? Sayyidina Ali main lambat sikit. Sayyidina Ali hijrah lambat sikit. Ingat tak masa hijrah apa Nabi pesan kat Sayyidina Ali? Ganti tempat tidur Nabi.
Untuk apa? Segala amanah yang ditinggalkan kepada Nabi, Nabi minta Sayyidina Ali agih-agihkan balik kepada pemilik-pemilik dia. Dan Sayyidina Ali yakin dia takkan dibunuh. Sebab perkataan Nabi, wahai Ali, kita jumpa kat Madinah nanti. Kalau Nabi kata kat Sayyidina Ali, jumpa di Madinah, maknanya Sayyidina Ali tak akan dibunuh, dan Sayyidina Ali akan sampai dengan selamat. Ini yakin, ini iman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali pun siap hantar, bergerak ke Madinah. Seorang-seorang tuan, seorang-seorang. Sampai di Madinah, Sayyidina Ali disambut oleh para sahabat. Soalan pertama Sayyidina Ali, apa dia? Aina Rasulullah? Nabi mana? Apa jawapan sahabat? Masjid. Sayyidina Ali kata, masjid? Kita ada masjid. Mengalir air mata Sayyidina Ali sebab apa? Hari ni kita dapat solat dengan tenang, tambah ada orang kacau kita lagi. Dekat Masjidil Haram mereka cuba nak sembahyang, orang baling batu kan. Mereka tak boleh solat di Masjidil Haram kerana orang kacau. Orang Quraisy tak benarkan, orang Quraisy cuba halang mereka. Mereka solat di lereng-lereng bukit, mereka solat di Jabal Abi Qubais, mereka solat di Jabal Qarqain, mereka solat di Jabal Khandamah, mereka solat di celah-celah bukit. Orang kafir kacau mereka solat. Tapi bila sampai di Madinah, Nabi bina masjid yang pertama dalam Islam, Masjid Quba. Sayyidina Ali, kita dah ada masjid sendiri. Sahabat kata, wahai Ali, benar, lepas ni tak ada orang kacau lagi kita sembahyang. Kita boleh sembahyang. Tuan-tuan tengok betapa ihtimam mereka dengan masjid. Dan hari ni anak-anak muda kita macam mana kan? Kita kena bawa pegang tangan mereka. Begitu penting ni hubungkan hati. Sayyidina Ali sampai cari Nabi. Nabi kat mana? Masjid. Suatu bila Sayyidina Umar sampai ke Palestin, pendeta-pendeta Yahudi sambut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya soalan pertama, Ainal masjid? Mana masjid? Maka dibawa oleh orang Palestin, orang Kristian ke mana? Ke kawasan Masjidil Aqsa. Sampai di kawasan Masjidil Aqsa, apa lagi soalan Sayyidina Umar? Tunjukkan kepada aku mana tempat Nabi Mi'raj. Tunjukkan kepada aku mana tempat Nabi mengimamkan seluruh para Nabi salat. Tuan-tuan, Nabi Sayyidina Umar dibawa ke situ, ternyata tempat itu telah dibuang, dipenuhi dengan sampah sarang. Orang-orang Yahudi telah menghina tempat itu. Mereka telah tinggalkan tempat itu. Mereka telah buang sampah kat situ. Umar sinting lengan dia. Umar turun bersihkan tempat itu. Orang Yahudi kata, orang Nasrani kata, jangan, wahai Umar, wahai ketua orang Islam, solat dalam gereja. Solat dalam gereja. Umar kata, aku takkan buat benda tu. Aku risau kalau aku buat benda tu, nanti orang-orang akan datang kalangan umat ni akan bagi tahu boleh solat dalam gereja sebab Umar solat dalam gereja. Aku takkan buat benda tu, kata Umar. Dah, kita bersihkan masjid ni. Tuan-tuan, mereka telah bersihkan Masjidil Aqsa. Bila bersih, sahabat mereka kata, wahai Amirul Mukminin, Bilal dekat sini. Ya Allah. Wahai Amirul Mukminin, Bilal dekat sini. Apa kata kita panggil Bilal untuk Bilal azan? Bilal minta izin untuk mai ke Masjidil Aqsa ni, Syam ni, tuan-tuan, daripada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq lagi. Sayyidina Bilal tak mampu duduk di Madinah. Tengok batu Madinah, tak ingat Nabi. Tengok rumah Nabi, tak ingat Nabi. Tengok jalan, tak ingat Nabi. Mana Bilal pergi, tak ingat Nabi. Bilal tak mampu nak buat apa, melainkan hanya menangis je. Bilal minta izin untuk tinggalkan Madinah. Bukan tinggalkan saja, buat dakwah ke Syam. Natijah dakwah di Syam, ramai orang beriman kepada Allah. Dan bila Sayyidina Umar sampai, apa kata sahabat, ya Amirul Mukminin, apa kata, suruh Bilal azan. Dipanggil Bilal, Bilal menghadap, ya Bilal, azanlah. Bilal kata, ya Amirul Mukminin, aku tak boleh. Mereka kata, ya Bilal, ati' Amirul Mukminin, ta'al Amirul Mukminin, suruh ni Amirul Mukminin, Bilal. Bilal kata, aku tak mampu. Kata Sayyidina Umar, ya Bilal, azanlah. Tudzakkiruna bil ayyamil ula, agar engkau mengenangkan balik kami pada hari-hari Nabi ada dengan kita. Allah, mereka nak hadirkan perasaan tu. Kita tak ada zaman tu. Kita cuba bayangkan keadaan tu. Kita cuba untuk hadirkan diri kita hidup di zaman tu, supaya semangat para sahabat yang sedar untuk menyedarkan umat di zaman tu hadir bersama dengan kita. Tuan-tuan, Bilal, bila Sayyidina Umar kata macam tu, dia mula naik anak tangga Masjidil Aqsa ke tempat tinggi. Sayyidina Umar tengok Bilal naik, dia teringat Bilal naik tangga Masjid Nabawi nak azan. Sayyidina Umar dah mula menangis. Bilal mula azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sayyidina Umar menangis macam budak-budak. Seluruh para sahabat yang hadir hari itu, yang pernah hidup dengan Nabi, berjuang dengan Nabi, tengok Nabi, mendengar je azan Bilal telah menyebabkan semua daripada mereka telah menangis. Bilal telah azan dan menghadirkan balik seolah-olah Nabi bersama dengan mereka. Tuan-tuan, hari ni kita nak hadirkan benda yang sama. Sebab tu, bangunkan hati kita dengan cinta kepada Nabi ialah menghidupkan kemanisan dalam beribadat kepada Allah. Melihat umat meninggalkan Islam menjadi kesedihan untuk kita. Melihat orang bukan Islam berjalan di depan kita tanpa iman merisaukan kita. Perkara-perkara yang macam ni lah, hati yang hidup daripada hati Sayyidina Umar menyebabkan bila pendeta-pendeta daripada Yaman datang, orang Kristian datang jumpa Sayyidina Umar kerana nak cerita masalah keuangan, masalah kemiskinan di Yaman. Kerana Sayyidina Umar Amirul Mukminin ketika tu Islam telah sampai ke Yaman, Islam telah menaungi Yaman. Mereka datang nak bentang masalah untuk Sayyidina Umar bantu mereka. Dibentangkan masalah itu dan ini, Sayyidina Umar menangis tak esak-esak. Orang Yaman bila tengok Sayyidina Umar menangis, mereka kata, wahai Amirul Mukminin, kamu menangis sebab apa ni? Sebab banyak sangat ke benda kami minta ni? Sayyidina Umar kata, bukan, aku menangis sebab aku jadi amir tapi ada lagi orang tak beriman kepada Allah. Aku jadi amir, ada lagi orang tak beriman kepada Allah. Tuan-tuan, kita nak jawab apa kat Nabi? Kita hidup zaman ni, ada lagi orang kafir. Orang kata mustahil lah Ustaz, mustahil lah, takkan, macam mana kita tak kerti lah dakwah. Kerisauan dan keikhlasan, ini kunci hidayat. Keikhlasan dan kerisauan. Kami tak hati nak cakap. Siapa kata dakwah perlu cakap? Segala benda boleh dikorbankan untuk agama menjadi sumber dakwah. Bergerak saja tu dah dakwah. Bergerak saja, bagi masa saja, bagi duit saja, bagi nyawa, bagi diri, ini dakwah. Tak hati nak bercakap. Tuan-tuan, kami pergi Langkawi hari tu. Tuan-tuan tahu dekat Langkawi ada satu tempat, dia kalau siang nampak laut, kalau malam gelap, orang akan beratur naik kereta, budak-budak muda bersusun tepi jalan, berkabuh tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan, berkabuh dalam kereta, laki perempuan. Kami bukan pergi buat apa pun tuan-tuan, kita tak pergi buat apa pun. Kita pergi naik kereta, parking depan sekali. Lepas tu turun, pakai jubah, pakai serban. Tuan-tuan, sebiji kereta pun kami tak ketuk tuan-tuan. Sebiji kereta pun kami tak ketuk. Kami turun daripada kereta tuan-tuan, seluruh kereta start engine, hilang semua tuan. Kosong jalan, tinggal kereta kita sebiji lah. Perlu cakap lah? Tak cakap pun tuan-tuan, main je, hilang semua. Hari tu kami buat street dakwah kat Genting Highland. Naik Genting Highland buat street dakwah, jumpa lah budak-budak muda dating semua ni. Lepas kau isi semua salah kita main. Itu sebenarnya tuan, bukan perlu cakap pun. Supaya kata rasa bersalah tu betul. Tuan-tuan, lepas tahu salah, kita pun pergi bukan nak salahkan lepas. Ni dah nikah belum? Kita pun tak tegur macam tu pun. Kita bagi salam kat dia, ni jumpa hak lelaki sah. Dia cerita pasal kebesaran Allah. Kita tak cerita apa pasal benda haram ni. Sebenarnya malu tu kena hadir. Sekali kena, dia banyak. Balik daripada Genting tuan-tuan, nak turun daripada Genting nak balik ke Batang Kali, satu kereta kawan kami rosak tayar, terpaksa parking tepi. Jadi bila dia parking tepi, kami pun parking tepi. Dah parking tepi, kita semua turun daripada kereta. Masa turun daripada kereta, kita pun tak perasan tuan, dekat celah-celah hutan tu ada kereta Proton Saga lama. Dia punya reverse, keluar kan, sampai sebelah kami ni. Dalam tu baju pun tak ada pakai. Dia punya reverse, tayar menyakak, panjat bukit Batang Kali. Lah, tuan-tuan, kita pun tak tahu dah kereta tu tang tu tadi. Kita berhenti kat situ sebab tayar kawan tu rosak. Tuan-tuan, hanya kerana berhenti turun pakai baju dan jubah isytihar macam ni je. Saya tanya ni, semua ni pejabat agama dah main ni, pencegah maksiat main ni. Tuan-tuan, sebenarnya Allah tak perlukan apa-apa pun daripada kita. Allah nak kita berjalan sikit lah. Kami berjalan kat Finland tuan-tuan, kat Finland, balik daripada ziarah
Jumpa orang Islam dekat Finland, shopping mall tu, keluar daripada shopping mall, nak lintah shopping mall tu, baru lintah ada satu orang, memang muka dia muka Cina lah kan, dekat Finland tu, pakai spek hitam, dia pakai vest bernama vest yang reflektor, macam kontraktor pakai warna hijau. Kita pun tak tahu Islam ke tak, kita pun jalan, dia bagi salam, Assalamualaikum. Oh, kita pun Masya Allah, Waalaikumsalam. Tengah jalan ni kan, pejalan kaki tu tengah hijau. So kereta sini kat tengah jalan ni, dia buka spek mata kan, dia lak mata ni. Masya Allah, dia kata Muslim, me Muslim, dia kata. Masya Allah, dia kata come with us, we go to masjid, insyaAllah. No, I can't go to masjid because I feel so dirty. We don't know, every Muslim, we got sin, but we got Allah who forgives sin. Come with us, let's meet Allah, insyaAllah. Dia kata, no, I cannot. I just drink some beer. I feel so dirty, I can't follow you guys to airport, to the masjid. Kita pegang tangan dia, kita kata, no problem, you just come, you take wudu, insyaAllah, Allah subhanahu wa ta'ala clean with taubah. Dia kata, no, it's okay, I just want to take some shower and then I'll follow you guys to the mosque. I know where the mosque located is, no problem, just wait for me in the mosque, I'll come after this, insyaAllah. Tuan-tuan, jalan ya. Allah jumpakan kita dengan orang-orang yang nak balik dekat dengan Allah. Kadang-kadang tuan, sebab kita tak berjalan pun, ogilah tuan, tak tahu bila nak mati ni. Niat balik dan mulakan dengan ahli keluarga kita, buka lampu lah rumah kita, biar terang lampu tu supaya semua boleh nampak jalan, insyaAllah. Azan insyaAllah, kita azan lah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita nak tutup sikit dengan satu syair masuk tajuk kita hari ni, berkenaan dengan sebenarnya satu syair yang telah dibaca oleh satu orang tabi'in, yang diulang baca oleh satu orang Maulana Umar Palampuri, satu orang ulama di benua Hind, yang mana ketika mana dia berceramah pada ijtima' yang mana ketika tu lebih kurang 2 juta majma' dekat Bangladesh. Jadi dia telah baca syair yang mana masa tu memang 2 juta orang tuan. Bayan pula kuliah subuh. Dia kuliah subuh ni kadang-kadang penceramah tak mula ceramah lagi, hak duk dengar tu syahid dah. Dia memang niat nak main tidur, dia tidur kan. Belum mula ceramah dia dah tidur dah. Ni kuliah subuh. Kuliah maghrib ni tahan lagi lah. Tuan-tuan bayangkan 2 juta orang yang hadir di majma', di ijtima' Tonggi di Bangladesh. Ni sedang berlangsung sekarang ni dekat Tonggi, dekat Bangladesh. 2 juta orang lebih kurang, antara perhimpunan yang ramai, kedua ramai lepas haji. Tuan-tuan, Maulana Umar Palampuri dia telah bagi ceramah, dia telah bagi satu bayan. Dia mulakan bayan dengan syair daripada tajuk yang kita baca hari ni, yang kita sedang cerita hari ni. Apa dia syair tu? Qum ya habibi kam tanamu inna asy-syamsa wal qamaru la yanamu. قم يا حبيبي كم تنام طالب الجنة لا ينام. قم يا حبيبي كم تنام خائف النار لا ينام. قم يا حبيبي كم تنام إن الملكة الموت لا ينام. قم يا حبيبي كم تنام إن الشجرة لا ينام. Tuan-tuan, bait syair ni panjang, tetapi antara yang dibacakan yang tadi tu menyebabkan ramai orang yang tadi tundukkan pandangan, semua angkat pandangan. Sebab apa? Tuan-tuan, betapa ramai orang yang hari ni tidur dia masa begitu panjang sehingga menghabiskan masa sebahagian daripada umur dia untuk tidur. Saya minta maaf, tidur ni bila kan? Sebenarnya bila kena tidur? Tidur bila mengantuk. Ada orang kata tidur mesti 8 jam. Tak semestinya 8 jam. Kalau dah tidur 5 jam, segar bugar, tidur apa lagi? Mangkit lah. Dia duduk kalut, tidur lagi, belum 8 jam, syahid lagi kan? Tidur. Sebab tu syair ni apa dia? Qum ya habibi, bangun kekasihku bangun, kam tanamu, banyak lagi engkau nak tidur. Inna syamsa wal qamaru la yanamu, sesungguhnya bulan dan matahari langsung tak pernah tidur.
Qum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, banyak lagi engkau nak tidur. Inna talabul jannah la yanamu, sesungguhnya orang yang nak syurga tak lena tidur. Qum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, banyak lagi engkau nak tidur. Khaifun nari la yanamu, orang yang risau gelisah takut dengan neraka takkan boleh nyenyak tidur. Qum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, banyak lagi engkau nak tidur. Innal malakatul maut la yanamu, sesungguhnya malaikat maut tak pernah tidur. Hari-hari orang mati, kita hidup pun orang mati, kita makan ada orang mati, kita tengah tidur ada orang mati, kita bangun tidur ada orang mati. Tuan-tuan, mati ni bila-bila masa mati, kerana malaikat maut tak pernah tidur. Malaikat yang cabut nyawa tak pernah tidur. Qum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, banyak lagi engkau nak tidur. Inna syajaratu la yanamu, sesungguhnya pokok-pokok ni pun semua tak pernah tidur. Pokok yang duk berzikir kepada Allah, pokok yang sentiasa ingat pada Allah, pokok yang tahu yang mencipta dia adalah Allah, pokok ni tak pernah tidur. Qum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, banyak lagi engkau nak tidur. Innallahi la yanamu, sesungguhnya Allah tu tak pernah tidur. Tuan-tuan, ruginya kita kalaulah kita tidur dalam jaga ni. Tuan-tuan, lagu siapa tu? Di dalam jaga ku tercari-cari, di dalam tidur termimpi-mimpi. Tuan-tuan, dalam jaga duk meraba-raba. Sebab apa? Gelap. Buka lampu, tuan. Buka lampu dan bangkitlah, jangan baring lagi. Buka lampu dan sedarlah, bangunkan rumah tangga kita dengan dakwah, taklim, ibadat dan khidmat. Bangunkan rumah tangga seperti mana Nabi membangunkan rumah tangga Nabi. Saya nak tutup dengan satu kisah di mana satu orang ibu yang telah pegang dan bangunkan anak dia sampai anak dia pejam dulu sebelum daripada dia. Sampai dia Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Tuan-tuan, siapa dia Sayyidatuna Asma? Anak Sayyidina Abu Bakar. Isteri dia, suami dia Sayyidina Zubair bin Awwam bin Khuwailid. Zubair bin Awwam bin Khuwailid, anak saudara Sayyidatuna Khadijah, anak saudara juga kepada Rasulullah. Dua-dua anak kepada orang yang sangat mulia. Dapat anak siapa dia? Tuan-tuan, masa hijrah dia mengandung sekitar 8 bulan. Orang-orang Yahudi Madinah kata apa? Orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, orang Islam, kami dah sumpah batar, mereka takkan dapat anak. Kami dah sumpah mereka takkan dapat anak di Madinah, mereka akan terputus di Madinah. Ternyata Sayyidatuna Asma hijrah. Tak berapa lama lepas itu anak yang pertama lahir daripada anak para sahabat ini hijrah ialah anaknya Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Beranak Sayyidatuna Asma, dibawa jumpa Nabi anak tu. Nabi namakan anak tu dengan nama Abdullah. Itulah Abdullah bin Zubair bin Awwam bin Khuwailid radhiyallahu taala anhuma. Tuan-tuan, kita ingat lagi tak? Mak kita ada tak beritahu kat kita apa perkataan pertama keluar pada mulut kita masa kita kecil tu? Ada tak? Kita ingat lagi apa anak sulung kita mula-mula sebut masa dia mula-mula bercakap kan? Mungkin ada yang ingat. Biasa ayah tak ingat, mak ingat insya-Allah. Tapi mak pun ramai dah tak ingat dah sebab macam-macam dah. Kadang-kadang ingat pun sebab update TikTok kan. Dia pun ingat lah sebab update TikTok. Oh ma, the first word of my kids, my child just say this first word. Apa dia? Mama. Masya Allah. Perkataan pertama mama. Itu yang duk sandak dekat mak sampai ke besar duk pinjam duit mak. So ada mama, semua mama. Tuan-tuan, perkataan pertama dicatat dalam riwayat sirah yang keluar daripada mulut Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awwam bin Khuwailid, apa dia? Saif. Apa dia? Pedang. Allah. Sahabat kata, ini pejuang ni. Perkataan pertama keluar pada mulut Sayyidina Abdullah bin Zubair adalah pedang. Tuan-tuan, ya. Dia dididik dengan keimanan sempurna dalam rumah dia.
Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab kalau lalu jalan budak-budak akan berlari berselerak. Kita budak orang tua pun lari. Ini kalau Umar lalu. Hari itu Sayyidina Umar lalu, budak-budak tengah main, berselerak semua lari kecuali seorang budak tak lari. Jadi Sayyidina Umar pergi kat budak ni, kata, wahai anak ni, semua budak takut lari tengok aku, engkau tak lari. Dia kata, Ummi aku aja, jangan takut pada Umar, tapi takut pada Tuhan Umar. Allah. Umar tanya, siapa mak kamu? Asma. Kata Umar, patutlah. Anak Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan, membesar dia di bawah jagaan yang sempurna, sehinggalah dia jadi Amir kota Mekah. Di zaman Abdul Malik bin Marwan dia khalifah, dia Amir kota Mekah. Berlaku peperangan di antara orang Islam dengan orang Islam di kota Mekah. Mekah berperang antara Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, gubernur ketika itu, dengan Amir Mekah. Siapa dia? Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam, anak kepada Asma binti Abu Bakar. Peperangan berlaku, mereka baling menjenik, kena Kaabah. Sebahagian Kaabah telah pecah, kelambu Kaabah telah terbakar. Peristiwa yang berlaku di zaman itu peristiwa berdarah di depan Kaabah. Kita tengok peristiwa kerin jatuh tu, kita risau kan, bersepai darah kan. Allah pilih orang untuk meninggal di depan Kaabah. Tetapi satu ketika dulu, kesyahidan para pejuang Islam mempertahankan Kaabah. Di antara orang-orang Islam yang berjuang ketika berperang di antara mereka, pergaduhan antara orang Islam, yang Nabi SAW pernah doa satu ketika, Allah belum makbulkan doa tu, Allah tahan doa tu ketika Nabi doa di Masjid Ijabah di Madinah. Tuan-tuan, Abdullah bin Zubair umur 70 masa tu, Asma umur sekitar 92 masa tu, hidup lagi, buta. Abdullah bin Zubair nak keluar rumah, maka dia telah pakai baju besi. Dia pergi dekat ibu dia, dia peluk ibu dia, dia cium ibu dia. Dia kata, mak doakan saya. Ibu dia Asma pegang baju besi. Sayyidina Asma kata, wahai Abdullah, kau pakai apa ni? Abdullah kata, mak, saya pakai baju perang, saya nak berperang, mak doakan saya. Asma kata, tuan-tuan tengok ibu, umur berapa? 90. Anak umur berapa? 70. Tuan-tuan, masih lagi ibu bagi nasihat. Kita anak-anak walaupun umur apa pun, tu mak kita, dia tetap mak kita. Sampai bila-bila nasihat yang dia bagi, kita kena dengar nasihat dia. Walaupun kita dah ada cicit, kita sendiri ada cicit, kita ada mak lagi. Kalau cicit ni piut ke kawan. Tuan-tuan, Asma kata apa? Wahai Abdullah, orang yang nakkan kesyahidan tak pakai benda ni. Allah, dia buka baju besi dia dan dia terjun dalam medan perang, berperang di depan Kaabah. Azan Zuhur, dia berhenti, dia salat depan Kaabah. Maka telah baling batu kat dia, dia telah rebah di depan Kaabah. Mereka tikam dia, darah dia memancut, syahid dia di depan Kaabah. Darah dia telah melekat di salah satu tiang di Masjidil Haram. Tuan-tuan, kalau rezeki, pergilah ziarah Mathaf Qaswah, Mathaf Kaabah dekat Mekah, dekat dengan Hudaibiyah. Di sana ada satu tiang. Kalau tuan-tuan perasan, tiang Masjidil Haram yang masih ada dalam muzium tu, ada satu tiang ditulis kat situ, tiang Abdullah bin Zubair. Itulah tiang yang pernah menerima pancutan darah daripada Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khailid. Tuan-tuan, tiang tu masih ada lagi. Dan Abdullah tersyahid. Hajjah Yusuf telah gantungkan jasad dia untuk bagi pelajaran untuk siapa yang lawan. Ini dia. Kan benda yang sama untuk janggut kena kat Kelantan dulu. Mereka telah gantung jasad tu janggut. Tuan-tuan, pejuang yang benar, yang ikhlas, yang didikan mak dia, yang telah buka lampu sehingga cahaya hidayat menyinar dalam hati dia. Akhirnya Allah mengeluarkan bau yang sangat wangi. Maka nak bagi busuk, maka ambil bangkai kucing, maka ikat bangkai kucing itu dekat jasad dia. Hatta kerana wanginya bangkai kucing itu hilang busuk. Tuan-tuan, akhirnya mereka terpaksa turunkan jasad Abdullah bin Zubair dan ditanam di Jannatul Ma'la. Hari ini tempat makam Sayyidatuna Khadijah. Akhir tak lama Sayyidatuna Asma pun meninggal, ibu dia pun dimakamkan di tempat yang sama. Tuan-tuan, cahaya telah bersinar di zaman mereka. Jangan kita biarkan padam di zaman kita. Kita buka lampu yang sama supaya lahirnya Abdullah bin Zubair lagi di zaman ni. Lahirnya ibu-ibu seperti Asma binti Abu Bakar yang tak pernah berhenti bagi nasihatkan anak. Jangan pernah kata biar api kat dia besar tu, pandai-pandai. Tak, dia buat salah. Dia buat salah. Nasihat. Tuan-tuan, ikhlas dan risau akan ubah keadaan.
ikhlas dan risau akan ubah keadaan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Taala terima majlis kita pada malam di asbab kebaikan saya sendiri yang bercakap dan kita semua yang mendengar. Sebelum saya tutup, tuan-tuan, saya ada sikit pamphlet ni saya nak agihkan, nanti tuan-tuan ambil lah. Saya akan ada buat program untuk anak-anak, budak-budak lah, pelajar-pelajar. Setakat ni penyertaan tak ramai. Saya pun tak ada nak iklan camp ni. Sibuk ke sana ke sini, naik turun umrah, tak ada nak iklan camp ni. Tapi tak apalah, disebabkan tak ada iklan, kami pun buat keputusan kami hanya ambil penyertaan sekitar 60 orang saja. So sekarang ni penyertaan dah ada 52 orang. Jadi ada sekitar 8 orang lagi, 8 kekosongan lagi. Tajuk dia The Art of War, kesenian peperangan Islam. Kita akan bawa modul untuk anak-anak kita memahami, menelusuri sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga cuti sekolah ni bermula dengan cinta mereka kepada Allah dan Rasul dulu. Tuan-tuan, hari itu ada yang hantar camp terkejut, tuan-tuan. Sebab modul kami yang buat yang baru ni, kami wajibkan anak-anak dalam masa 2 jam hafal silsilah keluarga Nabi. Tuan-tuan, dan mereka boleh hafal pun. Dan kita boleh tak hafal? Bukan jauh mana pun daripada Nabi sampai Adnan ni kat atas tu. Tuan-tuan, dalam masa 2 jam kita pergi masa. Rupanya dengan kesungguhan budak ni kalau tahu teknik macam mana nak belajar, insya-Allah semua benda senang nak hafal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan berita. Nanti saya akan agihkan flyers ni. Tuan-tuan boleh tengoklah kepada anak-anak, cucu-cucu umur 9 hingga 12 tahun. Program akan dibuat di Hulu Langat, Selangor. Mula program 16 hari bulan, habis program 18 hari bulan. Jangan risau, tak ada aktiviti air. Tak ada aktiviti air. Saya memang tak suka betul buat aktiviti air ni, risau betul budak-budak nak main air ni. Saya pun tak buat tepi sungai. Kalau buat tepi sungai dengan tak mandi, budak-budak tengok terliok air nanti kan. So kita buat bukan kat sungai, dekat camp, tak ada sungai. Jadi kita akan fokus hanya dengan aktiviti-aktiviti, program-program, dan insya-Allah mudah-mudahan daripada program ni anak-anak balik menjadi anak yang saleh, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala terima semua yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi kerana dosa dan kelemahan saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan seandainya terkasar bicara, tersalah kata sehingga mengguriskan hati dan perasaan, saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami macam dulu Engkau pandang Nabi dan para sahabat. Kami tak ada ketika Nabi berjuang, kami tak ada ketika darah Nabi mengalir, kami tak ada ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, kami tak ada ketika mana sahabat diyatimkan, kami pun tak ada ketika mana sahabiah dijandakan. Semata-mata untuk agama sampai pada kami, segala susah payah mujahadah ini telah sampai pada mereka. Wahai Allah, wahai Allah, tolonglah masukkan kerisauan kepada kami sehingga agama ini menjadi keutamaan kami, sehingga kami bertaubat pada setiap kesalahan kami kepada Engkau. Wahai Allah, kami malu. Wahai Allah, segala nikmat yang Kau bagi pada kami lebih daripada apa yang kami minta dalam doa-doa kami. Kadang-kadang kami tak jangka-jangka pun apa kebaikan yang Kau nak bagi kepada kami. Wahai Allah, Kau hadirkan kebaikan tu, wahai Allah, walaupun kami tak minta. Terima kasih wahai Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha Penyayang. Wahai Allah, terima kasih atas segala kebaikan ni. Wahai Allah, kami ketuk rahmat keampunan-Mu. Tolonglah wahai Allah, ampunkan dosa kami, mak ayah kami, anak isteri kami, sahabat handai kami dan semua Islam dalam dunia ni. Wahai Allah, ampunkan sahabat-sahabat kami yang berzina, sibuk dengan judi dan arak. Wahai Allah, segala-gala kemungkaran yang mereka lakukan, wahai Allah, tolonglah bagi taufik untuk semua orang taubat dan akhirnya Kau ampunkan dosa. Wahai Allah, wahai Allah, jangan Kau matikan kami dalam keadaan daki-daki dosa masih terlekat pada badan kami. Wahai Allah, kami risau wahai Allah, kerana daki dosa tu akhirnya Nabi SAW tak kenal kami ke akhirat nanti. Kami rindu nak peluk kekasih kami. Kau telah pisahkan kami dengan baginda 1400 tahun masa. Wahai Allah, jangan pisahkan lagi kami dengan baginda hanya kerana dengan benteng-benteng dosa ni. Wahai Allah, tolong wahai Allah, ampunkan kami. Ya Allah, ampunkan umat ni. Ya Allah, bagilah kemudahan kepada saudara-saudara di Palestin. Ya Allah, keadaan suasana sejuk. Ya Allah, rumah-rumah mereka pecah kena bom. Ya Allah, anak-anak mati, mak ayah hilang. Ya Allah, ya Allah, macam-macam keadaan teruk yang sedang berlaku di sana menghampiri Ramadan. Ya Allah, dalam keadaan yang cukup susah. Ya Allah, pemudahkanlah urusan mereka. Ya Allah, ya Allah, Kau lapangkan dada mereka dan terimalah segala-gala susah payah mereka. Ya Allah, kami tak pandai nak doa. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta doa kebaikan, khususnya hidayat untuk semua manusia. Itu kami minta. Ya Allah, ya Allah, masukkan kerisauan dan keikhlasan dalam hati kami sehingga kami bangun dalam dakwah menggoncang dunia bersama dengan keikhlasan. Ya Allah, kami tak pandai bercakap. Ya Allah, kalau kami salah, ya Allah, betulkan kami. Kalau kami tak betul, ya Allah, tolong ajar kami. Ya Allah, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Di kalangan kami yang sakit kesembuhkan. Ya Allah, ada mak ayah, anak isteri kami, keluarga kami, anak-anak kami yang sakit sembuhkanlah. Ya Allah, ada diuji masalah rezeki kau lapangkanlah, ada diuji masalah hutang langsaikanlah, ada diuji masalah rumah tangga kau selesaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.